Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin limpah kurnia hidayah inayahnya kita bertemu lagi pada hari ini dalam sesi penerangan daripada Smart Tahfiz Masjid Unicel. Kita memperkenalkan satu program penjenamaan baru di atas program kita sebelum ini. Sebelum ini ramai orang tahu bahawa Unicel atas nama Smart Tahfiz Masjid Unicel mengadakan program Fast Track SPM. Baik, mulai 2021 model atau modul Fast Track SPM ini telah kita ubah setelah kita melalui evolusi selama 9 tahun di Kota Puteri dan di dalam kampus ini. Jadi kita telah bersepakat untuk menjenamakan semula nama Smart Tahfiz Masjid Unicel atau program Fast Track ini kepada Praasasi Unicel. Kenapa kita sebut Praasasi Unicel? Ialah sebagai persiapan mereka untuk menghadapi SPM. Namun kali ini Praasasi Unicel masanya ialah 2 tahun. Tidak ada lagi 10 bulan atau setahun, tidak ada. Mulai tahun 2021 kami hanya secara bersemuka, iaitu selama 2 tahun. Kalau tuan-tuan nak setahun juga, atau kalau tuan-tuan mahu yang setahun, boleh pergi ke mood iaitu e-fast track. Tapi hari ini saya nak terangkan tentang apa disebut sebagai praasasi, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5 di sini. Jadi mulai 2021 ini. Tapi pendaftaran kita insya-Allah pada April 2021, kerana calon-calon kita yang SPM tahun ni akan menamatkan SPM pada pertengahan bulan Mac, kerana SPM dianjakkan lagi. Kemudian kita kena kemaskan asrama, dan insya-Allah taala pada 1 April pelajar-pelajar praasasi akan masuk belajar di sini dengan mood 2 tahun. Baik. Kenapa kita nak buat 2 tahun? Pertama ialah program praasasi ini mampu menyediakan pelajar untuk menduduki peringkat SPM dengan lebih bersistem, di samping dapat menyediakan jati diri dan akal budi mereka ke alam mahasiswa kelak. Sebelum ini kalau kita 10 bulan kita hanya belajar dan kita tidak sempat atau tidak mempunyai masa yang cukup dalam program kemenjadian pelajar dan dalam pembangunan pelajar. Yang kedua, untuk pelajar aliran sains. 2 tahun ini adalah waktu yang paling sesuai, kerana aliran sains tulen mereka kalau belajar selama 10 bulan atau 11 bulan saja, mereka mungkin faham, mungkin mereka boleh skor subjek tersebut, tetapi mereka masih tidak dapat menguasainya ketika mereka berada di universiti nanti. Walaupun mereka dapat A, tetapi ada beberapa tajuk yang mereka tidak dapat kuasai dengan baik, dan ini akan mengundang masalah ketika mereka berada di matrikulasi, terutama di aliran sains. Oleh itu, dengan 2 tahun ini mereka akan lebih mantap dan bersedia untuk masuk ke alam tersebut, termasuklah alam perniagaan dan juga alam perakaunan. Baik. Seterusnya ialah program kemenjadian dan pembangunan pelajar tidak dapat dijalankan dengan baik seandainya hanya kita 10 bulan di sini, kerana pelajar-pelajar ini telah tertinggal, tidak berada dalam sistem perdana ini lebih kurang 5-6 tahun. Jadi mereka tidak dapat membezakan, kita tidak dapat melakukan yang terbaik untuk membangunkan pelajar-pelajar ini dan jati diri mereka, dan mereka akan mengalami masalah ketika mereka berada di universiti, kerana mereka tidak dapat guide yang sebenar. Mereka tidak dapat melalui kehidupan asrama dan juga kehidupan alam mahasiswa yang sebenarnya. Baik. Dan yang terakhir ialah pembelajaran 2 tahun ini juga membolehkan pelajar menikmati alam persekolahan dengan lebih sempurna, bukan kata orang sekejap ada, kejap tak ada, ataupun instant. Kalau kita makan mie instant pun tuan-tuan, mie segera, mungkin kita kenyang tapi kita tidak dapat khasiatnya. Begitu juga kalau kita hanya sekadar 10 bulan, mungkin dia berjaya tetapi tidak dapat pendidikan informal yang ada di
di sini yang membawa keperjaan mereka yang lebih hebat ketika mereka di luar nanti. Baik, perasasi ini objektif kita utama ialah membentuk pelajar yang seimbang dari segi pembangunan spiritual, emosi, jasmani, intelek dan sosial. Bahasa mudahnya tuan-tuan ialah sebenarnya perasasi ini ialah sekolah menengah, sekolah menengah atas, iaitu tingkatan 4, tingkatan 5. Jadi sudah pastinya ibu bapa akan meletakkan anak di sini kerana anak ini akan melalui proses sebagaimana mereka di asrama. Kalau tuan-tuan berada di asrama SBP atau asrama penuh, begitulah kehidupan mereka yang kita akan latih mereka, dan mereka akan melalui kehidupan dengan siap siaga, bukan saja dari segi intelektualnya, tetapi juga dari segi emosinya, jasmaninya dan spiritual. Baik, hanya ada 2 sasaran pelajar yang kita tumpukan. Makna di sini ialah bila pelajar tingkatan 4, bermakna yang kita terima hanya pelajar yang berumur 16 tahun dan ke atas. Maksud di sini pertama ialah pelajar-pelajar tingkatan 3 tahun ini yang tidak dapat ambil PMR atau tidak ambil PT3 pelajar tahun ini, dan mereka teringin nak masuk ke kawasan sekolah-sekolah berasrama, mereka boleh mohon ke sini. Minimum 3A, ataupun sekarang ni mohon saja sebab kita tak ada PT3. Jadi mana-mana tuan-tuan di sekolah menengah biasa tak apa, dan sini mereka akan diuji dan mereka akan tinggal di sini untuk melalui tingkatan 4 dan tingkatan 5. Bagi pelajar-pelajar sekolah menengah biasa ni, mereka tidak akan melalui program tahfiz, tetapi mereka melalui program tahsinul Quran. Mereka ada pembaiki membaca Al-Quran dan tadabbur Al-Quran. Bagi mereka yang memang daripada tahfiz, mereka akan melalui program-program pengulangan hafalan seperti biasa. So, maknanya golongan pertama ialah golongan yang tahun lepas, tahun ni, tahun 2020 ni, umurnya 15 tahun, lepas tingkatan 3 dan teringin nak masuk ke sekolah berasrama tingkatan 4, dan ditawarkan masuk di sini. Umurnya bermakna 16 tahun, lelaki sahaja. Okey. Dan untuk yang kedua, kumpulan sasaran kedua ialah pelajar-pelajar tahfiz. Dia boleh 16 tahun, boleh 19 tahun, boleh 20 tahun, tapi tak boleh lebih daripada 21 tahun. Tapi kena duduk sini 2 tahun juga. 2 tahun juga, iaitu tingkatan 4 dan tingkatan 5. Tapi bermula pada 16 tahun. Sama dari pondok atau dari tahfiz. So ada 2. Satu yang bukan daripada pondok dan tahfiz, pelajar tingkatan 3 sekolah menengah biasa. Yang kedua daripada pondok dan tahfiz, pelajar berumur 16 tahun sehingga 21 tahun saja. Ini program 2 tahun, 2 kumpulan sasar. Sama ada yang ada PT3 atau yang tidak ada PT3. Baik. Ahli lembaga pengelola Smart Tahfiz ini kita dipengerusikan oleh yang berbahagia Profesor Dr. Mat Sidin bin Ahmad Ishaq, merupakan Timbalan Naib Chancellor Akademik Penyelidikan dan Jaringan Industri UNICEL. Beliau lah yang menjadi pengurusi lembaga yang membimbing kami dan persatuan dan staf-staf di sini bagaimana membina kejayaan anak-anak ini. Baik, dibantu oleh dibantu oleh Dr. Muhammad bin Dauh, saya sendiri, Encik Muhammad Akram bin Muhammad Tamyiz, Puan Zaitun, Dr. Ahmad Zaki bin Abdul Latif, Dr. Irni Suzila Ishaq, Ustaz Hasri Harun dan Encik Raj bin Abdul Latif. Mereka ini terdiri daripada pensyarah-pensyarah kanan, pegawai-pegawai universiti dan juga pengarah-pengarah pusat. Ini adalah ahli lembaga pengelola Smart Tahfiz Masjid Indonesia, dan kita berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Baik. Apakah syarat kemasukan? Tuan boleh lihat pada layar di belakang ini. Pertama ialah lelaki sahaja. Saya minta maaf kepada yang perempuan kerana kita tidak dapat menyediakan kemudahan tersebut bagi yang perempuan. Pertama ialah lelaki sahaja. Yang kedua, lulus ujian kelayakan secara online yang kita jalankan sepanjang bulan 12 ini. Bulan Januari pun tak ada masalah sebab kita akan masuk nanti pada 1 April. Yang ketiga, melepasi tapisan kesihatan. Apa maksud melepasi tapisan kesihatan? Selepas saja dia masuk kat sini, tuan-tuan, mereka akan ditapis ke tahap kesihatannya oleh pihak UNICEL sendiri. Tuan-tuan tidak perlu pergi ke hospital swasta atau kerajaan sana untuk cek kesihatan, tapi kami akan buat sendiri untuk menilai tahap kesihatan. Yang ketiga, fasih, membaca Al-Quran
bagi lepasan pondok ataupun sekolah menengah biasa atau mampu membaca Quran dengan baik. Bagi mereka yang telah berada di tahfiz, mereka minimum hafazan ialah 20 juzuk, 20 juzuk yang lancar. Kemudian mempunyai akhlak yang baik dan tiada rekod disiplin di sekolah lama. Dan kalau sudah berada di aliran akademik sebelum ini, mungkin tingkatan 1, 2, 3 sekolah menengah lain, kursan akhir tahun dia itu baik. Kalau ada PT3 3A, kalau UPSR kawan-kawan 3A juga dalam UPSR. Itu di antara syarat kemasukan ke program Pra-Asasi UNISEL tingkatan 4. Baik. Kita ada 5 aliran yang kita sediakan di sini. Pertama ialah aliran sains hayat atau sains tulen, iaitu satu aliran pertama. Yang kedua aliran sains kejuruteraan. Yang ketiga aliran agama. Yang keempat aliran perniagaan. Yang kelima aliran perakaunan. So nanti tuan-tuan masa diuji bahawa anak kita tahu dia layak di mana. Kita ada masa tingkatan 4, kita ada pada bulan 4 nanti anak-anak ini dia akan masuk dan dia boleh pilih mana-mana aliran ini, dan kemudian kita akan melalui proses-proses pembinaan dia. Insya-Allah taala dia akan dibimbing dengan baik di sini. Baik. Pada masa yang sama, oleh kerana sekolah kita ni akan berjalan seperti sekolah biasa, ada program co-curriculum yang akan mereka lalui seperti biasa. Sama ada kurikulum, co-curriculum yang terdiri daripada aktiviti beruniform. Kalau beruniform ada di sini kemahiran komputer dan IT, ada sukan tahunan, ada kamp bahasa, dan juga program-program amal Islami. Kemudian dalam program pembangunan kepimpinan, kita membina kebitaraan. Pelajar-pelajar kita ini semuanya membina ciri-ciri kepimpinan. Pertama ialah kemahiran pidato dan pengucapan awam. Ini aktiviti-aktiviti sepanjang 2 tahun mana kita nak melatih mereka menjadi pemimpin. Yang kedua, kemahiran keusahawanan dan pengurusan acara. Kemudian untuk pembangunan kepimpinan, mereka ada program halakah mingguan yang perlu mereka kendalikan sesama mereka di bawah bimbingan guru-guru untuk melatih bagaimana mereka berinteraksi dengan rakan-rakan mereka. Kemudian kita ada program mukhayyam atau perkemahan tahunan. Kita ada program khidmat sosial secara tahunan. Dan jika tidak ada masalah tuan-tuan, kalau negara dunia ini sudah aman daripada COVID, insya-Allah taala kita akan buat program pertukaran pelajar antarabangsa. Ini pelajar ni akan kita buat pertukaran dengan pelajar-pelajar antarabangsa bagi terutamanya dengan negara yang maju, supaya mereka melihat ada transfer of knowledge dan transfer of experience mereka, dan untuk mereka bawa balik terutamanya pelajar tempat lah, dan mereka akan lebih ke hadapan belajar melalui pengalaman. Ini di antara program kita. Program di sini saya ingin menyatakan kepada tuan-tuan, kita akan kalau ikut jadual harian sebagaimana tuan-tuan tengok dalam layar di belakang ini, dia akan bermula pada pukul 7.30 pagi ini. Kita akan buat penghafalan, pengulangan hafazan serta tahsinul Al-Quran serta tadabbur Al-Quran. Sampai pukul 8.50, kemudian 8.50 dia akan berehat, 9 duha, kemudian 9.30 dia mula kelas sampai pukul 1.30. Kemudian maka tengah hari rehat, solat zuhur, dan kemudian dia prep pula petang serta kelas pemulihan. Bagi pelajar-pelajar tahfiz mungkin ada masalah pemulihan dan sebagainya, kita akan pulihkan mereka pada petang, dan malam ada kelas persediaan. Begitulah kehidupan mereka sepanjang bulan, sepanjang mereka datang 4 dan datang 5, dan kita akan mengikut jadual cuti sekolah kerajaan. Kita ikut jadual cuti sekolah kerajaan. Okey. Itu hujung minggu ada program mereka, yang mana kita akan pilih program-program yang menjurus kepada kebitaraan kita, iaitu melahirkan kepimpinan. Baik. Ini di antara perkara-perkara yang saya ingin terangkan pada tuan-tuan dan puan-puan semua. So kita di sini ada 13 orang staf, terdiri daripada 3 orang staf dan 10 orang guru di sini akan membimbing anak-anak tuan-tuan, dan insya-Allah taala kita ada hubungan dengan ibu bapa melalui online atau offline untuk memastikan pembangunan anak-anak itu secara bersama-sama.
Jadi saya ingin ulangi bahawa program pra-asasi UNICEF ini akan bermula pada tahun hadapan 2021, bermula pada bulan April, dan tuan-tuan boleh mula memohon pada hari ini. Programnya 2 tahun. Kalau tuan-tuan nak memilih yang 10 bulan atau setahun, hendaklah tukar mood kepada e-fast track. Ini adalah yang bersemuka, tinggal di asrama, makan di asrama, dengan aktiviti-aktiviti yang kita siapkan sama seperti di universiti. Dan saya yakin dan saya percaya dengan pendedahan anak-anak ini di universiti ini akan menyebabkan mereka ketika masuk di universiti nanti, di mana universiti pun yang mereka pilih, akan lebih ke hadapan dan mereka akan maju insya-Allah taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.